Baik, kembali semula di Malaysia hari ini. Tadi kita bincangkan berkenaan dengan persediaan cabaran ke sekolah selepas PKPB ini bersama dengan Encik Amiruddin Awang, merupakan Presiden Kesatuan Perkhidmatan Perguruan Malaysia. Dan perbincangan ini adalah untuk kita membincangkan apakah cadangan yang diberikan dan mungkin boleh dipertimbangkan oleh pihak Kementerian Pendidikan Malaysia. Pastinya pelbagai pihak mencipta engagement public engagement dan sebagainya untuk memastikan yang terbaik untuk anak-anak. Baik, tadi kita berbincang tentang aspek facilities keboleh pencapaian dan juga memahami konsep mayang itu sendiri. Dan kemudian cadangan, misalnya tadi dimaklumkan dalam kelas misalnya ada 30 orang kan. Jadi apakah yang paling praktikal supaya semuanya mendapat akses kepada pendidikan? Jadi tak ada pun yang tergelincir. Secara adil lah kan. Secara adil. Nanti kata, anak saya pergi sekolah, anak saya ni sebab ada sekolahnya yang telah membuat soal selidik kepada ibu bapa sama ada setuju untuk hantar anak ke sekolah ataupun tidak. Jadi apabila berlakunya PKPB, semua orang tertanya-tanya apakah gambaran sesi persekolahan apabila sekolah dibuka nanti. Dan dalam hal ini pihak NUTP kita buat satu kajian pada bulan April yang lalu untuk mendapatkan maklum balas daripada pelbagai pihak, dan kita telah membuatkan satu kajian yang dinamakan kajian pedagogi penjarakan sosial. Penjarakan sosial maksudnya bagaimana keadaan sesi persekolahan dan juga kaedah pengajaran dalam tempoh selepas COVID-19. Dan kita telah berjaya mengeluarkan hasil daripada kajian kita secara ilmiah, secara sistematik. Itu kita telah berjaya mengeluarkan 2 SOP, iaitu yang pertama sekali ialah bagaimanakah SOP untuk menjalankan sesi persekolahan. Bermaksudnya dari segi keselamatan dan juga kebersihan, dari segi kesihatannya, dari segi bilangan mata pelajaran yang sesuainya, bagaimana dengan suasana pada waktu rehatnya, bagaimana dengan suasana keluar masuk muridnya. Kita berjaya mengeluarkan SOP tersebut. Apa dia SOP-nya? SOP-nya contohnya antaranya adalah kita mencadangkan, kita banyak SOP, saya rasa ada yang dipaparkan di situ. Ini adalah cadangan antara dapatannya. Iaitu, contohnya, sekarang ini, jika sekira sekarang ini ada banyak subjek, mana kita mencadangkan hanya ada 4 subjek saja pada satu hari. Pada satu hari. Dan waktunya dipendekkan daripada 8 hingga pukul 12. Antara cadangan kita. Rasionalnya 4 saja ialah supaya tidak berlakunya terlalu banyak keluar masuk. Selain daripada itu, pada waktu rehat dicadangkan murid akan keluar berperingkat untuk ke kantin ataupun makanan dibekalkan oleh pihak ibu bapa tersendiri. Selain daripada itu, kita juga mencadangkan agar yang menjadi isu sekarang ini, orang tertanya-tanya bagaimana persekolahan ini perlu dilaksanakan dengan penjarakan sosial 1 meter. Sekarang ini ada 30 dan juga 40 orang satu kelas. Bagaimana sekiranya dijarakkan? Bermaksudnya tempat duduk hanya di lebih kurang 10 ataupun 15 kursi saja. Dan dalam kajian kita ini, kita mencadangkan supaya diadakan satu persekolahan dinamakan penggiliran dinamik, iaitu yang dikatakan penggiliran dinamik ini adalah yang mana murid di dalam sesuatu kelas itu sekiranya dia ada 30 orang. 15 orang maksimumnya hadir ke sekolah, manakala yang 15 lagi itu akan belajar secara maya di rumah. Berasaskan kepada 3 perkara yang saya sebutkan tadi. Sama ada kalau tidak boleh live, secara segera, tidak segera, secara offline. Jadi yang hadir ke sekolah akan belajar mata pelajaran teras. Manakala yang offline itu mungkin akan belajar mata pelajaran macam latihan-latihan kan. Jadi
selepas terusnya akan digilirkan. Maknanya macam sekarang ni pun ada juga organisasi macam hari ini kerja, esok tak, hari ni kerja macam tu kan. So maknanya macam tu jugalah. Jadi kita mencadangkan supaya tidak mengganggu. Sekarang orang kita tanya-tanya, bermaksudnya jika ada berlakunya penjarakan sosial, bermaksudnya banyak kelas yang akan digunakan. Okey, Cik Amiruddin, bila tadi katakan rehat dan sebagainya, maknanya tanggungjawab guru itu juga besar sebab pemantauan terutamanya anak-anak sekolah rendah. Kan macam kadang-kadang 15 ni betul-betul di depan kan dapat kita pantau. Jadi yang mungkin yang 15 negeri itu mungkin bagaimana? Dia ketidaksetaraan itu. Kita melihat dalam cadangan kita juga kita mengatakan sebagaimana yang pernah dinyatakan oleh Yang Berhormat Menteri Kanan Pendidikan dan juga oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita bahawa sekolah akan diumumkan pembukaannya 2 minggu lebih awal dan akan dimulakan dengan tingkatan 5 dan juga tingkatan 6. Jadi maksudnya apabila dimulakan tingkatan 5, tingkatan 6 dulu yang akan masuk. Ini adalah peringkat tinggi dan saya kira itu tidak menjadi suatu masalah yang besar kepada guru dalam menguruskan mereka. Benar. Dan manakala yang di peringkat rendah, terutamanya di sekolah rendah, mereka akan ke sekolah pada siri-siri berikutnya. Dan dijangkakan apabila mereka hadir ke sekolah itu, mungkin suasana COVID-19 ini sudah agak reda. Mungkin kalau tidak berakhir pun akan reda. Dan kita juga mencadangkan agar murid-murid prasekolah ataupun ini tidak perlu lagi untuk hadir lebih awal. Mungkin mereka ini hadir ke sekolah apabila suasananya betul-betul selamat untuk mereka. Kemudian juga kita fikirkan tentang pelajar di sekolah asrama mungkin lebih complicated sebab yang di SPP, MNSM, sekolah teknik semua apa SOP untuk mereka. Sebab terutama di Ketan 5 kan berjuang untuk SPM kan. Kalau mungkin subjek yang kritikal tu perlukan tumpuan yang total. Jadi mungkin agak pengecualian untuk itu. Mungkin kita balik kepada keyword tadi. Bermaksud apabila dibuka maksudnya dah tahun 5 tingkatan 5 yang akan masuk. Mungkin jumlahnya tak berapa ramai. Mungkin jumlahnya tidak berapa ramai dan mungkin proses penjarakan sosial dan kawalan itu akan dapat dilaksanakan dengan lebih berkesan dan tingkatan berikutnya akan masuk untuk siri berikutnya apabila suasana sudah. Jadi bermaksud silibus untuk 2020 ni agak kucak-kacir sikit ke atau untuk kembalikan dia dah setengah tahun ni Cik Munir. yang tertinggal kan yang kita lain. Silibus ini dia banyak implikasinya. Tetapi yang penting ialah guru akan mengubah kaedah pengajaran mereka. Sebab silibus mata pelajaran itu seharusnya kekal. Kerana ada matlamat-matlamat tertentu yang perlu dicapai oleh mata pelajaran tersebut. Contohnya bagaimana kita nak yang penting sekali bagaimana kita nak mencapai falsafah pendidikan kebangsaan kita. Semuanya berkait rapat. Cuma yang penting sekarang ini adalah cikgu melipat gandakan. Saya rasa sekarang ini guru-guru pun hasil daripada pemantauan mereka dalam tempoh PKP, PKPB, mereka pun sekarang ini sudah membuat rakaman. Rakaman terhadap mata pelajaran ataupun topik-topik tertentu yang mereka kena pasti bahawa ada berlakunya kegolongsoran dari segi penerimaan ilmu dalam kalangan anak-anak pelajar mereka. Sebab mereka tidak perlu membuat kerja 2 kali sebab semasa mereka membuat pembelajaran secara segerak dulu, mereka boleh buat rakaman. Okey. Cik Amiruddin, saya nak tahu mungkin yang terakhirlah soalannya. Bagaimana apakah nasihat Cik Amiruddin kepada para guru kan? Saya rasa kali ini tahun ini sangat-sangat besar tanggungjawabnya untuk mendidik anak-anak apatah lagi dalam keadaan sebegini yang tidak pernah kita lalu pun. Maknanya tahun ini mereka lah sebenarnya pencetus yang pertama kan melalui pandemik ini. Jadi, sebab ia juga melibatkan aspek motivasi motivasi, kemahiran untuk mengasah kembali. Sebab cikgu pun ada keluarga juga, ada anak-anak juga kan. Skill, kemahiran. Yang bagaimana tu? Guru kita adalah guru yang terbaik. Dalam bulan April dulu, semasa tempoh PKP, PKB, sebagai saya nak tunjukkan bagaimana guru Malaysia adalah guru yang terbaik.
guru Malaysia adalah guru yang nombor 1 ranking di dunia dari segi pencarian Google Classroom. Bermaksud walaupun mereka tidak diberi latihan secara khusus untuk mengajar dalam tempoh PKP, tapi mereka berusaha sendiri untuk mencari maklumat tentang Google Classroom. Terbukti guru Malaysia adalah ranking nombor 1. Dan sebagaimana saya katakan tadi, sekarang ini pun mereka sedang berusaha dan sedang bekerja, dan saya juga nak mematahkan sedikit. Ada yang mengatakan cikgu PKB tidak buat kerja. Tapi sebenarnya walaupun dalam tempoh PKB, cikgu bekerja. Tetapi sebagaimana dikatakan tadi, bekerja dari rumah. Hanya cikgu je tahu dia bekerja. Yang mengatakan cikgu tidak bekerja sebab mereka tidak dapat melihat apa yang guru sedang laksanakan. Dan guru bekerja, yang jadi masalah sekarang ini adalah bukan di pihak guru, tetapi dari segi di sebelah side murid. Dan dalam hal ini, peranan penting dalam tempoh ini adalah peranan ibu bapa itu sendiri. Mereka juga perlu memainkan peranan kerana murid sekarang ini sudah di luar kawalan guru. Betul. Dan dalam hal ini, kerjasama ibu bapa perlu ditingkatkan, dan saya beri keyakinan kepada ibu bapa bahawa cikgu akan melipat gandakan usaha mereka apabila sekolah dibuka ini bagi memastikan murid-murid akan mendapat pemahaman yang sepatutnya mereka dapat. Sebagaimana ilmu dan pemahaman yang mereka perolehi dalam tempoh pengajaran pembelajaran face to face seperti biasa. Baik. Saya percaya ramai lagi ibu bapa yang tahun ini memberi iktibar juga kepada mereka bahawa tugas guru ini bukan mudah. Ada juga yang kata Allahu Akbar, dapat mesej kat WhatsApp group tu, ibu bapa banyak betul homework anak aku ni. Nak mengajar tak pandai sebab silibus dah berbeza. Kita cabaran dulu untuk adaptasi kan? Dengan perubahan yang tak dijangka ini. Moga-moga ada sinarnya dan juga dapat segala pecadangan ini dapat dibajukan ke pihak kerajaan demi dilaksanakan dengan sebaik mungkin. Ini terima kasih untuk ucapkan kepada Cik Amiruddin Awang, Presiden Kesatuan Perkhidmatan Penguruan Kebangsaan Malaysia UTP, yang memberikan idea, ilham dan juga saranan untuk memajukan terus dinamik kecemerlangan anak bangsa.